Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Jam 6 petang di Masjid Nabawi, kedengaran riuh rendah suara jemaah membuat persiapan berbuka puasa. Dianggarkan lebih 1 juta orang berbuka puasa di masjid ini pada setiap hari. Jutaan wajah, namun satu akidah dalam melaksanakan syariat Allah di bumi barakah penuh kemuliaan. Deretan kedai sepanjang laluan menuju Masjid Nabawi ini mencuri tumpuan jemaah untuk membeli belah. Walaupun semakin ramai jemaah membanjiri ruang masjid, suasananya masih tenang dan mendamaikan. Inilah antara kelebihan kota suci Madinah Al-Munawwarah yang sering diperkatakan oleh pengunjungnya. Hari ini, saya dan kru jejak Rasul dibawa keluar dari pusat bandar menuju sebuah rumah di tengah ladang kurma. Kami dijemput berbuka puasa bersama sekumpulan pelajar dan warga Malaysia yang bertugas serta menguruskan perniagaan di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemputan mereka amat bermakna kepada kami yang berjauhan dari keluarga. Sekurang-kurangnya, suasana bersama warga Malaysia ini sedikit sebanyak mengubat kerinduan kami. Saya tidak pernah mengenali mereka sebelum ini, walaupun kami berasal dari negara yang sama. Berkat Ramadan Al-Karim menyatukan kami di bumi Madinah yang subur dengan rahmat serta kasih sayang umpama ikatan silaturahim antara golongan Ansar dan Muhajirin. Selepas solat maghrib, kami bergegas kembali ke Madinah untuk mengejar solat tarawih di Masjid Nabawi. Pagi ini saya dijemput ke rumah Prof. Kamil yang menetap hampir 3 tahun di Madinah. Bersahur di rumahnya menambah kefahaman kami tentang keberkatan ibadah ini. Kota Madinah lebih hidup di waktu malam berbanding siang hari. Suasana ini sama ketika saya berada di Mekah Al-Mukarramah. Selepas menunaikan solat tarawih, saya dibawa meninjau kemeriahan kota Madinah di waktu malam. Perhentian pertama saya, lokasi membeli belah tersohor di kalangan jemaah. Inilah pasar Suk Bilal yang terkenal di Madinah yang sentiasa hidup, yang hanya akan ditutup selepas azan subuh.
Jadi memang menawarkan pelbagai barangan yang menarik, yang kreatif, yang sesuai untuk keperluan semasa ketika berada di Madinah. Berada di Suk Bilal membuatkan saya terlupa seketika. Pada waktu ini, jam telah melepasi pukul 2 pagi. Namun, suasananya begitu segar dan meriah. Terasa seperti baru berbuka puasa. Aneka barangan serta tawaran harga yang menarik mendorong saya berbelanja di beberapa kedai ini. Dari Suk Bilal, saya dibawa ke kompleks membeli belah yang lebih besar. Ternyata, kompleks membeli belah moden juga syarat dengan hiasan meraihkan Ramadan. Waktu malam, kaum Hawa terutamanya memenuhi ruang beli belah sehingga lewat pagi untuk mendapatkan barang keperluan. Sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ekonomi di kota ini dikuasai oleh kaum Yahudi. Mereka terlibat dalam banyak perniagaan. Tetapi selepas peristiwa hijrah, sektor perniagaan beralih ke tangan penduduk Islam Madinah. Sementara di rumah warga Malaysia yang bakal saya lawati, penghayatan ilmu serta ibadah malam hari sedang khusyuk dilakukan. Prof. Kamil pernah saya temui ketika berbuka puasa di rumah seorang penduduk Madinah sebelum ini. Dia bekas seorang pensyarah di sebuah universiti Malaysia, kini bertugas sebagai seorang pensyarah di Universiti Taibah, Madinah. Prof. Kamil serta keluarganya telah menetap hampir 3 tahun di kota suci ini. Sementara menanti waktu yang dijanjikan untuk tiba di rumah Prof. Kamil, saya menghampiri penduduk Madinah yang berada di pusat bandar. Jadi ini pemandangan biasa sebelum mereka menunggu waktu azan untuk solat subuh. Biasanya lepas tarawih ramai yang tak tidur ya, kerana ini menjadi kelaziman, tradisi. Tunggu sehingga waktu subuh, lepas itu baru tidur semula. Kerana malam ni harus mereka nikmati dengan ibadah, berehat dan juga bersahur sebelum balik ke rumah. Perniagaan gerai makanan juga lebih rancak pada waktu malam. Menu di gerai ini membuatkan saya rasa berselera untuk mencuba. Saya teringin nak rasa roti. Tadi nampak orang makan sedap. Roti ni dalamnya berinti dengan sayur dan juga telur. Jadi memang dicampurkan sikit dengan sos. Enak, lazat. Itu dah cara dia buat dia. Penyediaannya sangat ringkas. Telur goreng dijadikan bahan asas, kemudian diletakkan pada roti yang telah disapu dengan mayonis. Namun ia tetap menyelerakan. Begitulah fitrah manusia di bulan Ramadan. Dengan harga 3 rial sebiji, saya membeli 3 biji untuk dikongsi bersama rakan yang lain. Satu lagi pengalaman yang menarik ketika waktu malam di Madinah ialah melihat kehidupan kanak-kanaknya. Pukul 3 pagi pun kadang-kadang masih lagi bermain di luar kerana waktu siang mereka tidur, berehat, berpuasa. Waktu malam mereka bermain lah kerana malam cuaca lebih sejuk, sesuai untuk bermain. Malam siang kan panas. Kan, betul lah. Saya sendiri tidak terasa waktu ini sudah jam 3 pagi. Gelagat orang ramai di sekitar bandar membuatkan suasana segar dan tidak mengantuk. Aktiviti riadah antara pengisian waktu malam di sekitar Madinah
anak-anak muda kekal cergas. Ramadan bukan alasan untuk tidak mengeluarkan peluh seperti di bulan-bulan lain. Bezanya, pada bulan Ramadan, mereka bermain pada waktu malam. Sebelum bertolak ke rumah Prof. Kamil, saya sempat singgah ke kedai manisan untuk membeli buah tangan. Di sini memang tempat terbaik untuk memilih kuih-muih yang sesuai untuk dibuat juadah ketika berbuka puasa, majlis perayaan ataupun majlis yang istimewa untuk layani tetamu. Memang menarik, memang eksklusif dan juga kreatif, khas untuk mereka yang gemarkan sesuatu yang baru, gabungan antara tradisional Arab dan juga kuih moden yang sangat indah dan juga mengagumkan. Terpamer aneka manisan serta resepi unik tradisional dan kontemporari. Sememangnya menjadi tradisi masyarakat Arab menghidangkan manisan ketika saat gembira atau meraihkan sesuatu. Pada bulan Ramadan, pelbagai jenis manisan yang dihias laris terjual. Selain persembahannya yang kreatif, manisan di sini dijual dengan harga yang amat berpatutan. Sewaktu dalam perjalanan, dorongan untuk merasai manisan yang dibeli terlalu kuat. Akhirnya, sebungkus coklat bersama Tamar Madinah menjadi habuan kami. Orang Saudi kata ahlan wa sahlan. Welcome. Seperti yang dijanjikan, sebelum jam 4 pagi, kami tiba di rumah Prof. Kamil. Dia dan anak lelakinya menyambut kehadiran kami. Persediaan bersahur terus dilakukan sebaik berada di rumah Prof. Kamil. Sementara di dapur, Puan Roza, isteri Prof. Kamil, menyediakan sup sebagai pembuka selera. Keluarga ini mudah mengadaptasi budaya serta menu Arab dalam masakan harian walaupun baru 3 tahun berada di sini. Malah, isteri Prof. Kamil mahir menyediakan masakan Arab seperti nasi maklubah atau nasi terbalik hidangan utama pagi ini. Sahur itu merupakan suatu amal ibadat. Sahur itu menyebabkan kita boleh bangun malam. Sahur itu bukan hanya semata-mata makan saja. Sahur itu menyebabkan kita boleh solat sunat, boleh solat tahajud. Sahur itu menyebabkan kita boleh bermunajat. Sahur itu boleh menyebabkan kita boleh berdoa. Dan ini merupakan suatu amal ibadat yang boleh menghampirkan kita dengan Allah SWT. Bagaimana pula isteri-isteri yang menyediakan sahur tersebut? Jadi biasa wanita ini, isteri ini, dia bangun saja, basuh muka, terus masuk ke dapur. Cuba ubah sedikit amalan kita. Sambil-sambil masak tu, berzikir. Sambil-sambil masak itu, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku masak ini untuk bersahur kerana tanggungjawab aku. Kepadamu, ya Allah. Dan ya Allah, kau jadikanlah sarapan ini ataupun makanan ini sebagai pengikat kasih sayang antara aku dengan suamiku, dengan anak-anakku. Kita nak ia jadi amal ibadat. Kita nak ia jadi sesuatu yang kita mengikut sunnah, yang kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita pegang yang itu, insya-Allah, Allahu akbar, kita akan jadi orang yang hampir dengan Allah SWT. Insya-Allah. Demikianlah tazkirah daripada Prof. Kamil yang berjiwa pendidik. Dia berkelulusan bidang perakaunan, namun minatnya terhadap ilmu agama begitu mendalam. Sejak melakukan penghijrahan curah hidup ke arah yang lebih diridai Allah, ilmu menjadi nutrien penting baginya. Nasi yang kaya dengan rempah ratus ini memerlukan kebakaran untuk memasaknya. Pegawai pengiring kami, Nashmi, memuji masakan Puan Roza
yang disifatkannya setanding dengan sentuhan orang Arab. والله الأكل جدا حلو ما شاء الله تبارك الرحمن زي يعني ما تغير علينا شيء ما شاء الله الرز واللحم والدجاج وسلطة فواكه ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن ما تغير علينا أي شيء طعم جدا حلو وملفوف شاورما حلا شوكولاتة ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا أشكر أم أحمد والله ما شاء الله هي ما شاء الله أنتجت بسرعة يعني 4 شهور 5 شهور يعني بسرعة ما شاء الله. هذه أكلاتنا في البيت يعني زي ما أنت شايف زي كذا. Meminjam semangat Prof. Kamil di bumi kebanggaan Rasulullah ini, kami cuba hidupkan sunnah sebanyak mungkin, antaranya melewatkan sahur. Sebuah hadis dari Anas, beliau meriwayatkan dari Zaid bin Thabit telah berkata, maksudnya, kami telah bersahur bersama dengan Nabi, kemudian bangun untuk bersolat. Aku telah berkata, yakni Anas, berapa lama tempoh antara azan dan bersahur? Dia, yakni Zaid menjawab, dengan kadar 50 ayat, yakni bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kami masih sempat untuk mendapatkan ganjaran solat subuh berjemaah di Masjid Nabawi kerana kenderaan tidak begitu sesak pagi ini. Setengah jam kemudian, Masjid Nabawi bergema dengan laungan azan subuh yang begitu mendayu. Berpusu-pusu, insan menyahut seruan azan. Di kota inilah bermulanya syariat berpuasa dalam bulan Ramadan yang sedang dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia. Wahyu mewajibkan puasa diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 2 tahun baginda tinggal di Madinah. Sebelum wahyu itu diturunkan, baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa mengikut amalan para nabi sebelumnya dan tidak khusus pada bulan Ramadan sahaja. Walaupun wahyu pertama diturunkan dalam bulan Ramadan di Mekah, ibadah puasa masih belum diwajibkan ketika itu. Hanya selepas baginda berhijrah dan tinggal selama 2 tahun di Madinah, barulah wahyu diwajibkan berpuasa diterima oleh baginda. Berada di Madinah amat bermakna buat saya. Kesempatan bersama Prof. Kamil menambah kefahaman tentang ibadah sahur. Sementara berjemaah di masjid ini menguatkan iltizam saya untuk mencari kesempurnaan berpuasa di bulan Ramadan setelah mengetahui di sinilah ibadah itu bermula.